supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu, dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur lagi membanggakan diri. Ikhwanil muslimin, saya berpesan kepada diri saya dan juga saudara-saudara sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan mentaati perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan takwa yang benar membantu kita memperolehi matlamat hidup yang tenang dan diredai Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanil muslimin, secara umumnya perjalanan hidup kita di atas dunia ini akan menghadapi pelbagai ujian hidup, sama ada gembira atau sedih. Firman Allah Subhanahu wa taala yang baru dibaca dalam muqaddimah tadi mengingatkan kita supaya bersifat sederhana, bijak mengawal perasaan, yakni jangan terlalu gembira, jangan menjadi sombong apabila mendapat nikmat, dan jangan pula bersedih jika tidak memperolehi sesuatu perkara yang kita suka. Kesedihan yang melampau membawa kepada kemurunan. Penyakit kemurunan adalah gangguan suasana hati yang melampau, menyebabkan seseorang merasa sedih yang amat sangat dan mengganggu cara berfikir. Penyakit ini boleh dihidapi oleh semua orang dan berlarutan selama berbulan-bulan sehingga bertahun-tahun. Apa yang membimbangkan kita ialah telah terdapat pertambahan kes-kes bunuh diri dalam kalangan mereka yang mengalami kemurungan ini. Oleh sebab itu, penyakit ini hendaklah mendapat rawatan segera. Ikhwanil muslimin, sedarlah saudara sekalian, berdasarkan kejadian, seseorang yang mengalami kemurunan mempunyai tanda yang berbeza-beza. Bagaimanapun secara umumnya tanda kemurunan itu antaranya ialah sedih yang berpanjangan, mudah marah, hilang minat untuk melakukan kerja-kerja seharian, menghadapi susah tidur atau terlebih tidur, tidak ada selera makan atau terlebih makan, merasai hilang matlamat hidup, hilang nafsu seks, putus asa untuk hidup, merasai suasana hidup di dunia ini adalah gelap, hidup tidak berguna lagi, dan merasai lebih baik mati daripada hidup. Jika tidak mendapat rawatan yang sempurna, maka mereka yang mengalami penyakit kemurunan yang berat akan membunuh diri. Mereka yang mengalami gangguan kemurunan sering mendakwa mendapat arham bisikan suara gaib. Kita perlu sedar bahawa musuh manusia, yakni syaitan, sentiasa mengintai gerak-geri manusia. Syaitan akan mengambil peluang terbaik membisikkan di telinga manusia yang menghadapi masalah hidup. Syaitan membisikkan supaya mengambil tindakan yang bertentangan dengan kehendak agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni hatta yahdurahu inda ta'ami." Maksudnya, sesungguhnya syaitan mendatangi kamu dalam setiap keadaan, sehingga ketika kamu makan pun syaitan duduk. Sehingga ketika kamu makan pun syaitan turut hadir. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan kajian, tidak ada punca khusus seseorang mengalami kemurunan, tetapi ia boleh berpunca daripada sejarah kemurunan dalam keluarga, mengalami trauma, yakni terlalu lama memendam rasa yang menakutkan atau menyedihkan. Ikhwan
bersedih secara berlebihan kerana akan merosakkan badan kita. Sebagai orang yang beriman, kita hendaklah berani menghadapi cabaran hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahan dan menegakkan Islam, dan janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang akan menimpa kamu, padahal kamulah orang-orang yang tertinggi mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan jika kamu orang yang sungguh-sungguh beriman. Surah Al-Imran ayat 139. Persoalan besar timbul dalam fikiran kita, ialah bagaimana cara merawat penyakit kemurunan ini. Berdasarkan kajian yang dibuat ke atas mereka yang berjaya sembuh daripada penyakit kemurunan, maka terdapat beberapa ikhtiar rawatan yang membawa kepada suasana hati yang sihat. Pertama, jangan malu untuk mendapat rawatan. Hendaklah segera membuat rawatan di hospital. Patuhi nasihat pegawai perubatan, pegawai kaunseling. Yang kedua, ahli keluarga hendaklah memberi kasih sayang dan sokongan untuk menguatkan semangat dan keyakinan diri pesakit. Kasih sayang keluarga dan masyarakat ini dapat menghiburkan hati pesakit dan menghilangkan kesedihan. Yang ketiga, menjaga kesihatan fizikal seperti ambil makanan yang sihat, tidur yang cukup dan melakukan senaman. Keempat, mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Boleh jadi dengan kesibukan urusan dunia, kita terputus lama hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan suasana hati kita sedih. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Artinya, ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Ayat ini amat hebat sekali. Allah menjadi penjamin kepada kita. Sesiapa yang sering berzikir atau mengingati Allah akan dapat menyelamat hati yang tidak tenteram. Semakin banyak kita berzikir kepada Allah, fikiran kita semakin terbuka, hati semakin tenteram, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah semakin bertambah. Persoalan besar timbul lagi ialah bagaimana pengisian zikir ini. Mengikut pengalaman mereka yang sembuh penyakit kemurunan ini, pengisian zikir itu ialah: pertama, banyak membaca Al-Quran, beristighfar, tasbih, tahmid, tahlil, selawat dan lain-lain yang sentiasa basah di bibir. Yang kedua, meningkatkan kualiti salat dengan memahami makna dalam salat, istiqamah salat di awal waktu, istiqamah salat tahajud, melakukan salat taubat di atas dosa-dosa yang lalu dan banyakkan berdoa. Yang ketiga, membanyakkan amalan sunat yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti melakukan setiap amalan dengan bismillah, bersedekah, menghadiri majlis ilmu yang melibatkan aktiviti pergaulan dengan masyarakat. Yang keempat, membuang sifat-sifat keji dalam diri seperti sombong, dendam dan menjadikan diri kita sebagai seorang yang suka memaafkan orang. Kelima, melakukan muhasabah diri bahawa di sebalik kesedihan itu sebenarnya ada banyak nikmat Allah dan masih boleh
menyumbangkan kebaikan kepada diri sendiri dan masyarakat. Yang keenam, banyak bersabar dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanil muslimin, khatib ingin menasihatkan agar janganlah kita berputus asa daripada berusaha mendapat rahmat Allah walaupun berat menerima ujian Allah. Seorang yang beriman tentu percaya bahawa kekuatan Allah tiada batas. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah yang mudah dapat mengubah orang sakit menjadi sihat. Allah juga dapat menguatkan orang yang lemah menjadi kuat, dan bertawakallah kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah jua yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Az-Zumar ayat 53. Akhirnya marilah kita bersikap lebih cakna kepada saudara-saudara seagama, khususnya mereka yang berada di dalam kesusahan, dengan menyalurkan zakat, infak dan sedekah, terutamanya melalui Majlis Agama Islam Kelantan sebagai institusi yang bertanggungjawab, agar lebih banyak bantuan dapat disalurkan secara lebih tersusun dan secara menyeluruh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha